Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan contoh satu lagi soalan yang berkaitan dengan fungsi trigonometri. Okey, soalan dia diberi sin theta sama dengan pi dengan keadaan theta ialah sudut tirus. Okey, soalan dia ungkapkan setiap fungsi trigonometri yang berikut tiga ini dalam sebutan pi. Okey, jadi soalan ini macam mana kita nak buat? Baik, soalan ini kalau kita tengok maklumat yang diberi adalah sin theta sama dengan pi dengan keadaan theta ialah sudut tirus. Okey, jadi untuk soalan yang ini bila dia kata satu fungsi trigonometri dalam kes ini adalah sin theta sama dengan pi dan theta ialah sudut tirus, jadi kita perlu balik semula kepada segitiga bersudut tegak. Okey, iaitu segitiga bersudut tegak ataupun right angle triangle. Okey, cikgu cuba lukiskan dengan baik. Okey, jadi bila kita ada sudut segitiga bersudut tegak, kita boleh ambil mana-mana sudut yang kecil ni, sudut tirus ini sebagai theta. Kita tahu yang ini adalah 90 darjah. Jadi kita boleh ambil dekat sini theta, atas pun kita boleh ambil tapi kita boleh pilih satu sajalah. Okey. Contoh kita ambil yang ini sebagai theta dan diberi bahawa sin theta sama dengan pi. Okey, sin theta kita kena ingat ya, sin theta adalah opposite bahagi dengan hypotenuse. Okey, sudut yang bertentangan yang ini bahagi dengan hypotenuse dia. Dan dia kata, okey, kita tahu dia adalah opposite bahagi dengan hypotenuse dan nilai yang kita dapat adalah pi. Jadi macam mana kita nak tuliskan dia dalam bentuk opposite dan hypotenuse ni? Baik, jadi pi ini sebenarnya kita boleh tuliskan dalam bentuk pi per dengan 1. Okey, pi per 1 adalah pi juga. Okey, pi per 1 adalah pi. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh bandingkan dia dan kita boleh ambil opposite sebagai pi. Okey, dan bila kita ambil opposite sebagai pi, maka automatik hypotenuse perlu menjadi 1 supaya sin theta sama dengan pi. Okey, ataupun pi per 1 iaitu pi lah. Okey, jadi ini sama juga dengan pi. Okey, jadi kita dah dapat sudut untuk opposite dengan hypotenuse. Sekarang ini macam mana pula dengan dia punya adjacent dia ni? Okey, dia punya sudut yang bersamaan dengan sudut theta ini. Jadi A ni nilai dia adalah kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Okey, kita boleh gunakan teorem Pythagoras yang mana 1 kuasa 2 okey sama dengan P kuasa 2 tambah dengan A kuasa 2. A adalah dia punya adjacent lah, nilai yang kita nak cari sekarang. Jadi kalau kita tengok A kuasa 2 sama dengan 1 tolak P kuasa 2 dan A kuasa 2 ataupun A, okey, A sekarang ni adalah sama dengan punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Kita ambil nilai yang positif. Okey, sebab ini adalah nilai yang sebenar lah, dia tak boleh jadi negatif. Okey, jadi sudut A adalah punca kuasa 2 1 tolak P kuasa 2. Jadi kita dah dapat nilai untuk dia punya adjacent, opposite dan juga hypotenuse. Jadi sekarang kita boleh gunakan nilai-nilai ini untuk kita selesaikan soalan-soalan yang diberikan ini lah. Okey, jadi kita tengok pada soalan yang pertama. Soalan A, cos negatif theta. Okey, cos negatif theta. Baik, cos negatif theta macam mana kita nak buat? Kita perlu ingat ya, cos negatif theta untuk sudut tirus. Okey, untuk sudut tirus. Jadi cikgu buat nota dekat sini lah, bagi sudut tirus. Okey, sudut yang kurang daripada 90 darjah. Cos negatif theta sama juga dengan cos theta. Okey, sama sahaja dengan cos theta. Jadi ini sama juga dengan cos theta lah. Okey, jadi cos theta apa dia? Cos adalah adjacent bahagi dengan hypotenuse. Okey, A per dengan H. Adjacent kita dah dapat punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Okey, P kuasa 2 bahagi dengan hypotenuse iaitu 1, maka jawapannya adalah punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Okey, ini adalah jawapan untuk yang soalan yang pertama. Sekarang kita tengok pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah cosec negatif theta. Okey, cosec negatif theta. Okey, cosec ini adalah sudut tambahan kita. Okey, kita ada 3 sudut tambahan iaitu cosec, sec dengan cotangent. Okey, cot ataupun dalam bentuk dia punya dalam bentuk sin cos theta, ini adalah 1 per sin, ini adalah 1 per cos dan ini adalah 1 per tan. Jadi bila dia kata cos negatif theta, ia adalah sama juga dengan 1 per sin negatif theta. Okey, sin negatif theta. Okey, negatif theta. Baik, jadi sin negatif theta
Bila theta ialah sudut tirus, ingat bagi sudut tirus cos negatif theta sama dengan cos theta, tapi sin negatif theta sama juga dengan negatif sin theta. Okey, ini kena ingat Ini kena ingat. Cos negatif theta sama dengan cos theta, sin negatif theta sama dengan negatif sin theta untuk sudut tirus. Okey, jadi sekarang kita boleh selesaikan dia. Ini sama juga dengan 1 per negatif sin theta. Okey, dan sin theta dia dah berikan iaitu P, maka jawapannya adalah negatif 1 per P. Okey, ini adalah untuk soalan yang kedua. Sekarang kita tengok pula pada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga adalah cot negatif theta. Okey, cot negatif theta sama juga dengan, okey, ingat cot adalah 1 per tan, maka ini adalah 1 per tan negatif theta. Okey, sekarang tan negatif theta macam mana? Tan negatif theta sama macam sin. Okey, untuk sudut tirus tan negatif theta adalah negatif tan theta. Okey, maka kita boleh gantikan dia lah 1 per negatif tan theta. Okey, negatif tan theta. Tapi sekarang tan theta ini berapa? Okey, tan adalah opposite bahagi dengan adjacent. Ingat macam inilah. Cara yang cikgu suka untuk ajar murid-murid adalah soh, cah, toa. Okey, soh, kah, toa pun boleh. Okey, soh, kah, toa. Okey, soh, sin adalah opposite bahagi hypotenuse. Cos adalah adjacent bahagi hypotenuse dan tan adalah opposite bahagi adjacent. Jadi tan theta sama dengan opposite iaitu P bahagi dengan adjacent punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Okey, ingat ini adalah opposite. Dia punya sudut bertentangan dengan theta, dia punya nilai yang bertentangan dengan theta ini, garisan ini, dan ini adalah yang bersamaan ni lah. Okey, jadi ini adalah 1 tolak P kuasa 2. Jadi kita boleh gantikan opposite bahagi dengan adjacent. Jadi ini adalah nilai tan theta. Kita boleh gantikan ke sini, maka kita akan dapat 1 per negatif P per dengan punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Okey, ataupun kita boleh ringkaskan dia, yang bawah ni naik ke atas, kita akan dapat punca kuasa 1 tolak P kuasa 2 per dengan P. Jangan lupa negatif, kita ada negatif di depan. Okey, jadi ini adalah jawapan untuk soalan yang ketiga. Jadi setakat itu sajalah untuk video yang ini. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Cikgu akan cuba untuk jawab secepat mungkin.